Hai, selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong Hui Fen. So, pada hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1 tentang bab 5 jirim dengan subtopik 5.1 jirim dalam alam. Dalam alam sekeliling kita ada pemandangan yang cantik, ada benda buatan manusia, ada juga pelbagai jenis hidupan. Apakah kaitan semua ini dengan bab 5 jirim? Jadi, sebelum kita teruskan, izinkan saya berkongsi sepintas lalu tentang objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, menyatakan bahawa hampir semua benda yang wujud dalam alam ialah jirim. Yang kedua, membuktikan bahawa benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Yang ketiga, membezakan sifat fizika dengan sifat kimia jirim. Dan yang terakhir, mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Jadi dalam video ini cikgu akan bagi kepada 3 bahagian dan selepas setiap bahagian ada satu sudut uji minda tentang beberapa soalan. Jadi cikgu harap anda setia bersama saya sampai penghujung video ini. Untuk permulaan kita akan lihat kepada benda hidup. So benda hidup dalam perbincangan kita merangkumi manusia, tumbuhan dan haiwan. Bagaimana pula dengan benda bukan hidup? Daripada gambar raja, saya yakin anda sudah tahu, iaitu merangkumi air, tanah, batu dan udara. Daripada benda hidup dan benda bukan hidup, apakah ciri-ciri persamaan mereka? Ada 2 cirinya, iaitu mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Yes, ini adalah takrifan bagi jirim. So, jirim membawa maksud semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Kita teruskan dengan aktiviti 5.1 dalam buku teks muka surat 139. Yang pertama, dengan tujuan untuk membuktikan benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Antara bahan yang digunakan merangkumi bika. Bahan yang kita guna adalah tanah, air, tauge. Dan alatnya kita gunakan neraca tuas. Di bawahnya adalah penunjuk bagi neraca tuas. Langkah-langkah untuk menjalankan aktiviti ini ialah yang pertama, bika kosong ditimbang. Jisim bika dicatatkan. Yang kedua, tanah dimasukkan ke dalam bika hingga separuh penuh, ditimbang dan direkodkan jisimnya. Dan yang ketiga, langkah 1 hingga 2 diulang untuk air dan tauge. Daripada aktiviti ini, kita akan mendapati semua bahan, iaitu tanah, air dan tauge memenuhi ruang. Betul kan? Bila kita masuk ke dalam ruang bika tu dah penuh dengan bahan tu. Maksudnya memenuhi ruang. Dan untuk mengira jisim, kita akan gunakan formula seperti ini. So, jisim bahan, contohnya kalau nak tahu jisim tanah, kita akan guna jisim bahan dan bika. Iaitu jisim tanah dan bika tolak dengan jisim bika kosong. Jadi di sini, tanah, air dan tauge ketiga-tiganya mempunyai jisim. Dan untuk benda hidup dan benda bukan hidup, tanah dan air ialah benda bukan hidup. Manakala tauge adalah benda hidup sebab dia akan membesar. So kita teruskan untuk yang B pula. Bahagian B, aktiviti yang sama. Juga untuk menunjukkan bahawa udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So yang pertama, susunan radar seperti di tepi disediakan. Kita akan sediakan rod kayu. Ada gantung dengan tali. Kalau di makmal mungkin kita gunakan kaki retort. Kalau di rumah mungkin kita cari tempat yang sesuai untuk gantungkan talinya. Dan 2 biji belon diimbangkan pada rod kayu. Rod kayu juga kita boleh gantikan dengan pembaris. Yang ketiga, jarum digunakan untuk mencucuk belon P melalui pita selofan. So belon P ni akan lekatkan dengan pita selofan dan selepas tu bila dah imbang, kita akan cucuk dengan jarum. So, apabila dicucuk dengan jarum, apakah akan berlaku? Saya percaya semua murid tahu jawapannya. Iaitu udara di dalam balon P yang dicucuk tu akan terlepas dan rod kayu akan condong ke sebelah kanan. Sebab balon P di sebelah kiri, maka dia condong ke sebelah kanan. Sebab jisim udara tu dah terlepas. Daripada kedua-dua aktiviti ini, apakah kesimpulannya? Kesimpulannya ialah benda hidup dan benda bukan hidup merupakan jirim kerana mempunyai jisim dan memenuhi ruang.
Berikut ialah beberapa soalan tentang aktiviti ini. Okey, soalan yang pertama. Apabila ditiup, belon tersebut mengembang. Mengapa? Okey, belon mengembang kerana udara memenuhi ruang. Boleh. Okey, yang kedua. Apakah yang terjadi pada rok kayu apabila salah satu belon tersebut dicucuk dengan jarum peniti? Bila kita cucuk dengan jarum peniti, okay, jadi rok kayu menjadi tidak seimbang. Okay, tak seimbang kerana udara keluar daripada belon yang dicucuk dengan jarum, menyebabkan belon tersebut menjadi lebih ringan dan ini membuktikan udara mempunyai jisim. Okay, itu aktiviti membuktikan udara mempunyai jisim dan dia mengembang pada tiup, so mempunyai udara memenuhi ruang. Dan soalan ketiga yang seterusnya, mengapakah belon yang hendak dicucuk dengan jarum peniti ditampa dengan pita selofan? Cuba fikir. Okay, jawapannya, pita selofan ditampa untuk mengelakkan belon daripada meletup menjadi serpihan kecil apabila dicucuk dengan jarum. Dan ini penting sebab untuk memastikan perbandingan yang adil antara kedua-dua jisim belon. Okey, soalan seterusnya cikgu tambah sedikit. Soalan tu nombor 4. Mengapakah jisim udara tidak diukur dengan neraca tuas? Tadi tanah, air dan target kita ukur dengan neraca tuas kan? Kenapa jisim udara tidak diukur? So, jawapannya kerana jisim udara adalah terlalu kecil. Okey. Ada tambahan soalan tentang aplikasi dalam kehidupan harian. Okey, soalan 5. Ali mendapati tayar basikalnya yang kempis mengembang selepas dipam. Mengapakah hal ini berlaku? Pernah tak anda fikir? Mungkin anda dah biasa buat, dah pernah buat, tapi pernah tak anda fikir kenapa dia mengembang? So, jawapannya sangat ringkas saja, iaitu udara memenuhi ruang di dalam tayar tersebut. Okey, semua dah kuasai? Dah kan? Okey, kita teruskan dengan sudut uji minda. Satu soalan yang panjang. Iaitu, Aina menelangkupkan sebuah bikar kosong ke dalam sebuah besen berisi air. Aina mendapati bahawa air tidak dapat memasuki bikar sepenuhnya. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian Aina? Kenapa air tak boleh masuk sepenuhnya? Okey, so jawapan ni tentang apa yang kita belajar tadi, iaitu udara memenuhi ruang. Okey, kita pergi kepada bahagian kedua yang seterusnya, iaitu sifat jirim. Sifat jirim yang kita akan pelajari merangkumi dua jenis, iaitu sifat fizik dan sifat kimia. Kita lihat dulu yang pertama, iaitu sifat fizik jirim. Apa itu sifat fizik jirim? Merujuk kepada kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia, mata, telinga, hidung, kulit kita dengan lidah, atau menggunakan alat pengukur. Alat pengukur kita dah belajar kan bab 1. So, sifat fizik jirim ni bergantung pada jenis bahan yang membentuknya. Tak jelas, tak apa, kita akan lihat kepada contoh. Contoh sifat fizik jirim yang pertama, cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. So takat didih air ialah 100 darjah Celsius. So biasanya sifat jirim ini merujuk kepada proses yang boleh berbalik. Contohnya air dah didih jadi wak air, dia boleh kembali kepada air semula. Yang kedua, tentang takat lebur. Takat lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair pada tekanan yang tertentu. Apakah takat lebur ais? Takat lebur ais ialah 0 darjah Celsius. Contoh yang seterusnya, gula boleh melarut dalam air kopi. Gula tu boleh melarut juga merupakan sifat fizik dan bergantung kepada jenis bahan. Tadi kita belajar jenis bahan kan? Iaitu periuk diperbuat daripada bahan konduktor haba seperti logam. Pemegang dia pula, pemegang periuk diperbuat daripada bahan penebat haba seperti plastik. Semua yang kita bincang ni merupakan sifat
fizik jirim. Okey. Saya akan teruskan kepada sifat kimia jirim. Sifat kimia jirim pula menunjukkan tindak balas sesuatu bahan tu berubah menjadi bahan yang berbeza. Dan ciri-cirinya yang hanya boleh diperhatikan apabila tindak balas kimia berlaku. Dia mesti ada tindak balas kimia dan tindak balas yang berlaku tu tidak berbalik. Okey, dia tak seperti tadi yang ais jadi air boleh jadi balik membeku jadi ais. Yang itu berbalik. Yang ini tidak berbalik. Okey, kita akan lihat kepada contoh. Okey, contohnya besi berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Okey, besi pada bahasa Sika ni dia berkarat lah. So, selepas berkarat, dia tak akan jadi balik besi. So, maksudnya tindak balas tu tidak berbalik. Okey, contoh kedua, petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. So, once kita bakarkan petrol tu, kita tak akan dapat balik petrol tu. Boleh dapat? So, ni kita akan katakan sebagai tindak balas kimia yang tidak berbalik. Okey, sekarang kita lihat perbezaan sifat jirim. Okey, sifat fizik dan sifat kimia yang saya telah letakkan dalam bentuk jadual. Okey, sifat fizik anda ingatlah untuk takat lebur, takat didih, kebolehan melarut, kekonduksian haba dan ketumpatan. Okey, untuk sifat kimia pula merangkumi pengaratan contohnya dan kebolehbakaran. Okey, dengan lebih lanjut lagi, sifat fizik jirim bergantung pada jenis bahan. Ini kita dah lihat tadi. Manakala sifat kimia bergantung pada tindak balas kimia. Okey, kalau sifat fizik jirim ni tidak mengubah komposisi kimia, dia tak ubah dan tidak membentuk bahan baharu. Okey, manakala sifat kimia jirim mengubah komposisi kimia dan membentuk bahan baharu. Dah? Okey? Okey, kita teruskan kepada sudut uji minda. Okey, yang pertama kita lihat air mendidih. Sifat fizik jirim atau sifat kimia jirim? Fikir. 1, 2, 3. Jawapannya sifat fizik jirim. Okay. Yang kedua, aiskrim melebur. Fizik atau kimia? So, jawapannya sifat fizik jirim. Yang seterusnya, yang ini adalah kertas terbakar. Kertas tu terbakar. So, ini adalah sifat kimia jirim. Yang keempat, kunci besi berkarat. Senang kan? So, jawapannya sifat kimia jirim. Okay, lagi 4 soalan. So, next. Yang tentang kayu mereput. Sifat fizik atau sifat kimia? Jawapannya sifat kimia jirim. Yang seterusnya, yang ini adalah bromin wujud sebagai cecair dalam suhu bilik. Dia wujud. Okay. So, yang ini adalah sifat fizik jirim. Okay. Seterusnya, nikel mempunyai sifat magnetik. Itu sifat bahan tu. Yang ini adalah sifat fizik jirim. Dan yang terakhir untuk bahagian sini, ubat melarut. Okey, keboleh larutan ubat melarut di dalam air. So, jawapannya sifat fizik jirim. Okay, dah? Okey, saya teruskan kepada bahagian ketiga yang lebih pendek, iaitu pengelasan bahan daripada pelbagai ciri. So, dah hanya 4 penggelasan. Yang pertama, ketumpatan, takat lebur, takat didih dan keterlarutan. Okay. Kita lihat yang pertama dulu, ketumpatan. So, ketumpatan kita belajar bab 1. Cikgu juga ada satu video tentang ketumpatan. Anda boleh lihat. Okey, dalam gambar ni ada air dengan minyak. So minyak kurang tumpat, maka dia terapung. Dan air lebih tumpat, dia akan tenggelam. Okay. So, disediakan jadual tentang contoh bahan. So, campuran gliserol dengan air. So, gliserol lebih tumpat. So, lebih tumpat dia akan di bawah. Okay. Merkuri dengan petrol pula juga merkuri lebih tumpat berbanding petrol. Merkuri akan dia letak di bawah. Begitu juga dengan pasir dengan air. Pasir akan di bawah daripada air. Minyak dengan gabus pula. Minyak lebih tumpat berbanding dengan gabus. Okey ya. Saya akan teruskan kepada ciri yang kedua, iaitu takat lebur dan takat didih. Okay. Kita lihat kepada definisi dulu. So, takat lebur merujuk kepada suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair. Manakala takat didih pula merujuk kepada suhu apabila keadaan cecair bertukar menjadi gas. Ia dah suhu tetapnya.
Okey, dan seterusnya diberikan jadual tentang bahan, takat lebur dengan takat didih bahan. Okey, sebagai contoh untuk air, anda dah tahu kan tadi, takat leburnya 0 darjah Celsius, takat didihnya 100 darjah Celsius. Untuk alkohol, takat leburnya negatif 117 darjah Celsius, manakala takat didihnya 78 darjah Celsius. Maka alkohol dalam suhu bilik wujud dalam bentuk cair. Kuprum pula, wow, tengok, takat lebur dan takat didihnya sangat tinggi. Okey, 1000 lebih, 2000 lebih. Maka pada suhu bilik dia wujud dalam bentuk pepejal. Okey, oksigen pula takat lebur dengan takat didihnya rendah. Tengok, takat didihnya negatif 183. Manakala suhu bilik adalah 37 darjah Celsius kan? Maka pada suhu bilik oksigen wujud dalam bentuk gas. Okey, diberikan sekeping gambar di sini. Apakah ini? Ini adalah besi ya. Tengok. So, takat lebur besi sangat tinggi. 1536 darjah Celsius. Okey, next kita akan lihat kepada aplikasi. Okey, yang ini. Takat didih. Dalam gambar raja nampak apa? Yang ini sebenarnya adalah garam. So, takat didih air itu lebih rendah daripada garam. So, bila lebih rendah apa berlaku? So, air itu akan tersejat menjadi wap air. So, setelah menjadi wap air, hanya garam yang akan tertinggal. So, yang ini, air laut mempunyai rasa masin kerana kandungan garam di dalamnya. Okey, yang terakhirlah, iaitu keterlarutan. Keterlarutan merujuk kepada kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Okey, contoh gambar adalah gula kan? Gula adalah bahan larut. So, bila larut dalam air kopi ini adalah pelarut. Tambahkan gula dan air kopi. So, bahan yang berbeza sebenarnya mempunyai kebolehan melarut yang berbeza. So, dah 4 ciri penggelasan. So, anda dah kuasai. Kalau sudah, ikuti saya untuk sudut uji minda. Okey. Soalannya. Yang ini adalah air tambah minyak. Tadi anda belajar 4 jenis penggelasan kan? Cuba fikir balik. Air dan minyak adalah dikategorikan, dikelaskan di bawah ketumpatan. Air dan minyak ketumpatan. Okey, soalan kedua. Yang ini adalah gula tambah pasir campurannya. Jadi, jawapannya adalah keterlarutan. Okey, sebab apa? Sebab gula boleh larut. Apabila kita tambahkan air, gula boleh larut. Manakala pasir tidak larut. Okey. Yang ketiga. Yang ini adalah air dan alkohol. Air dan alkohol. Kita akan gunakan takat didih. Okey, sebab takat didih alkohol ni lebih rendah dan sebenarnya alkohol ni boleh diasingkan daripada air melalui satu proses dipanggil penyulingan. So, cikgu ada satu video penyulingan, anda boleh lihat dan anda akan belajar ni dalam bab 6 nanti. Okey, dan soalan terakhir iaitu tentang besi dan ais. Okey, besi dan ais. So, jawapannya adalah takat lebur. Okey, dah kuasai semua. Okey, so sampai sini saja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda. Jika bermanfaat, sudilah tekan butang like, share dan subscribe channel cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.